Dan iaitu terlebih tinggi daripada sabar dan khauf dan zuhud dan lain-lainnya. Jadi berbanding dengan makam ni banyak. Makam tasawuf ni banyak. Antara makamnya yang disebut tadi tu iaitu makam khauf, makam zuhud, makam sabar, semua makam belaka tu. Tapi antara yang dicontohkan ini, maka kata Imam Ghazali, makam syukur mengatasi makam-makam tadi tu. Maksudnya syukur ni dari segi kedudukan dia lebih tinggi daripada sabar, daripada khauf, daripada zuhud. Berarti kita kena tengok kat mana yang menjadikan syukur ni sebagai satu kedudukan yang mulia ni. Apa benda rahsia dia ni? Ini yang akan dihuraikan oleh Syekh Abdul Samad seperti yang diambil daripada keterangan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan lainnya daripada segala makam yang lain daripadanya. Maksudnya berbanding makam-makam yang lain itu syukurlah mengatasinya. Baik, sebab apa? Kerana makam yang lain daripada syukur itu bukan maksud di dalam dirinya itu. Apa maksud? Kata Imam Ghazali seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad ni, makam-makam lain tu bukanlah yang dimaksudkan makam tu sendiri, tapi benda lain berkait dengan makam tu. Maksudnya makam-makam yang dicontoh tu sabar, takut, khauf, zuhud, makam-makam ni yang dimaksudkan bukan yang dikendaki daripada makam ni bukan makam tu sendiri. Tapi yang dikendaki daripadanya adalah sesuatu yang berkait dengannya. Gitu. Baik, tengok nanti akan dijelaskan lagi. Bukan maksud di dalam dirinya itu. Dan hanya senya dikehendaki daripadanya itu bagi yang lain daripada dirinya itu. Samalah maksud dia. Jadi khauf ni contohnya sabar. Yang dikehendaki, yang dimaksudkan bukan sabar tu sendiri, tapi benda berkait dengan sabar tu. Dengan sabarlah kita boleh buat ibadah. Ibadah tu anaknya. Jadi bukan dimaksudkan sabar tu atas sabar tu sendiri. Adapun syukur, kata Imam Ghazali, memang syukur tu sendirilah yang dikehendakinya. Memang benda tu yang dituntut, yang dikehendaki. Baik. Maka adalah sabar. Contoh diberi oleh Imam Ghazali, sabar dulu. Maka adalah sabar itu dikehendaki daripadanya meninggalkan hawa nafsu. Nampak? Jadi apa maksud daripada sabar ni? Maksud sabar ni supaya kita dapat meninggalkan diri daripada kekangan, tarikan, pengaruh hawa nafsu kita. Itu tujuan sabar tu. Tujuan yang benda supaya kita terlepas. Bila sabar tu tujuan dia supaya kita dapat melepaskan diri daripada pengaruh hawa nafsu. Jadi maksudnya tu. Maksudnya dapat melepaskan diri daripada pengaruh hawa nafsu. Itu maksud daripada sabar. Bukan atas sabar tu saja maksud dia, bukan atas sabar tu sendiri, tapi maksud dia tu hak tadi tu, tujuan dia supaya manusia dapat melepaskan diri dia daripada pengaruh hawa nafsu buruk dia. Itu tujuan daripada sabar. Baik, dan khauf itu contoh yang kedua pula. Makam khauf ni, khauf takut, rasa takut dalam hati, takut kepada Allah lah. Baik. Dikehendaki daripadanya, yang dimaksudkan, yang dikehendaki daripada khauf ini akan jadi cemeti yang menghalau orang yang takut itu kepada segala makam yang dimaksud yang lain daripadanya. Jadi khauf ni, takut ni yang dimaksudkan bukan atas takut tu saja, bukan atas takut tu yang dikehendaki, tapi takut ni yang dikehendaki daripadanya. Tengok dia bawa benda, kesan dia tu, dia seumpama cemeti. Cemeti ni ibarat macam tukar apa ni, kalau kita dulu kok tukar alat untuk bedah orang tu, apa panggil talitah, macam talitah. Jadi khauf ni seumpama cemeti yang akan menghalau, akan mendorong seseorang untuk mencapai satu maksud. Jadi khauf, takut ni yang dimaksudkan daripadanya supaya orang tu dapat menuju kepada satu perkara tu. Bukan takut tu yang dimaksudkan, tapi kesan daripada takut tu, iaitu orang ni akan terarah kepada sesuatu yang baik disebabkan kena takut. Disebabkan kena takut, dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu maknanya, bukan takut tu sendiri yang dikehendaki. Itu maksud Imam Ghazali. Dan zuhud itu, zuhud pula ni. Zuhud artinya orang meninggalkan kemewahan duniawi lah. Dalam tasawuf ni dia ada dua makna zuhud. Zuhud zahir, zuhud batin. Maksud sebenar zuhud dan tasawuf ni, zuhud batin tu. Zuhud zahir ni merupakan suatu fadilah, satu kelebihan. Maksudnya orang dalam kehidupan dia tu, dia memiliki sesuatu yang dia rasa perlu je, hak dia rasa tak perlu, bahkan boleh mengganggu dia dalam ibadah dia, boleh menghalang dia dalam kebaikan dia, dia dah ambil, ditinggalkan. Itu panggil makam zuhud. Maksudnya dia ambil urusan keduniaan ni dari segi zahir lah. Ni zuhud zahir ni, dia ambil hal-hal keduniaan apa yang dia perlu. Dan keperluan seseorang tu tak samalah.
Ada orang keperluan dia besar, ada orang keperluan dia kecil, bergantung kepada orang tu sendiri. Orang yang tak ada keluarga, keperluan dia kecil lah. Orang yang ada keluarga, besarlah keperluan dia tu. Orang yang banyak keluarga pula, besar lagi keperluan dia tu. Demikian juga orang yang ada urusan-urusan lain, besar lagi keperluan dia tu. Jadi zuhud ni tidak ukur, tidak tentu banyak mana. Tapi dia kata apa yang dia ambil itu memenuhi keperluan dia. Jadi nak ukur keperluan, tengok atas orang, tengok atas keadaan dia, macam-macam. Zaman pun mempengaruhi juga. Mungkin zaman dulu orang tak perlu benda tu. Contoh zaman dulu orang tak perlu kereta apa-apa, orang tak perlu. Sekarang ni tak ada tu, patah kaki kita dah ni. tak ada kakak tu. Mungkin zaman dulu benda tu dianggap benda yang berlebihan zaman dulu. Orang tak perlu. Mungkin masa tu orang duduk kapur main sejik balik gitu je, main surah kerja kapur situ je, tak perlu banyak kereta ni, dia anggap barang mewah, barangan mewah satu ketika dulu. Jadi orang zuhud ni mungkin tak ambuh lah, zuhud zohir ni. Tapi zaman learning, dia patah kaki orang tak ada benda ni. Kerana perlu keperluan hidup dia, keperluan pekerjaan dia. Jadi betul jadi keperluan dah. Jadi sebab itu zuhud zohir ni secara kasarnya orang yang ambil apa yang menjadi keperluan dia saja. Dan keperluan ni dia tidak ada ukuran yang tetap, bergantung kepada banyak perkara. Hal lebih daripada keperluan dia tak ambil lah. Bagi orang zuhud lah. Tapi nak ambil tak salah, cuma dianggap bukan gaya hidup zuhud lah, tu je. Jadi orang gaya hidup zuhud ni dia ambil sekadar keperluan. Dan keperluan macam saya kata tadi, dia tidak ada ukuran yang tetap. Itu gaya hidup zuhud zohir. Tapi dalam tasawuf zuhud yang dimaksudkan bukan zuhud zohir tu. Zuhud yang dimaksudkan adalah zuhud batin. Zuhud batin ni orang yang hatinya tercabut kegilaan dia terhadap perkara keduniaan, sekalipun dia kaya. Itu zuhud batin. Dan zuhud batin ini yang dimaksudkan ataupun yang dikenaki dalam tasawuf. Itu orang yang memiliki hatinya tidak terpengaruh dengan tarikat-tarikat tu, sehingga kegilaan tu tercabut dari hati dia tu. Maksudnya ada pun ada, tak ada pun tak apalah. Dia jadi gitu. Itu zuhud batin. Dan zuhud inilah yang menjadi yang dibahaskan, yang menjadi tuntutan dalam tasawufnya. Adapun zuhud zohir itu adalah merupakan satu bentuk kemuliaan bagi orang yang nak hidup gaya tu. Orang yang dirasa mungkin kalau dia banyak sangat berlebihan ni, mungkin akan jadi rosak dia tak mau ambil, itu gaya hidup zuhud. Orang yang dirasa kalau dia banyak sangat barang-barang ni, tak perlu ni, akhir kali mungkin jadi sombong dan sebagainya, dia tak ambil. Itu gaya hidup zuhir. Tak apalah gaya zuhud ke mana-mana pun, yang penting itu adalah merupakan ada sudut kebaikan-kebaikan dia lah. Baik, jadi matlamat kita yang objektiviti lah matlamat kita ni untuk mencapai tahap makam yang dekat dengan Allah Taala. Ya. Jadi sekarang kita tahu. Jadi banyak bercakap kita sekolah subjek banyak subjek. Kita lihat sini sabar subjek. Lepas tu takwa subjek kan. Lepas tu baru syukur subjek kan. Jadi untuk kita jadi bentukkan cemerlang kan. Dan contoh ni dekat dengan Allah Taala. Ya. Jadi subjek tu mesti kita 90% 90% ataupun 100%. Gitu. Pada tahap tu atas satu subjek tu tak boleh lagi tahu kata jadi cemerlang ke tidak. Jadi mana kalau kita kita ada zuhud, kita ada tinggi kata mereka. Hal lain tak pakai. Dia jadi cemerlang ni Ustaz. Ya. Sekali kita matlamat kita tiap-tiap jenis subjek tu biasa sama. Lalu ni dia macam tangga. Dia macam tangga. Sebab apa saya tadi waktu tu Ustaz kata syukur ni paling tinggi, seolah-olah syukur je kita nak kata-kata. Hal lain tak apa. Betul kan Ustaz? Paling tinggi itu dalam himpunan yang disebut. Sebenarnya ada lagi makam yang lebih tinggi. Hak yang dibandingkan tadi tu, menurut Imam Ghazali, syukurlah hak paling tinggi sekali yang disebut. Tapi secara kenyataannya, dia ada makam yang lebih tinggi lagi. Itu nanti kita akan dibahas kemudian lah. Cuma nak beritahunya, maksud makam ni, dia macam tangga. Maksud nak pergi ni kena lalu tangga nombor 1. Nak pergi ke tangga nombor 3 ni, jarang orang yang nampak naik nombor 3 lalu. Walaupun dia kena, hak ni perjalanan biasa, dia akan lalu tangga nombor 1, naik tangga nombor 2. Jadi makam-makam tadi tu, kedudukannya macam tangga lah. Jadi syukur ni hak banding hak sebut-sebut tu ia mengatasi hak sebut-sebut tadi tu. Itu maksudnya. Jadi terjumlah di dalam makam yang agak tinggi. Cuma dari segi yang lain dalam seperti yang dibahaskan oleh ulama tasawuf, dia ada lagi makam yang lebih tinggi daripada itu lagi lah. Seolah-olahnya subjek keras lah. Ya. Yang kena maksud dalam perjalanan tu orang kena ada ni. Dalam perjalanan dia tu nak mendekati Allah, nak jadi lebih dekat, tak dapat tidak dia kena lalu tangga ni. Kena ada tangga ni. Kena pijak tangga ni. Baik. Sekarang khauf ni, takut, yang merupakan salah satu di antara makam-makam tasawuf ni, yang dimaksudkan bukan perasaan takut tu, bukan hak tu hak naknya, tapi kesan dia takut tu apa benda, orang tu terarah kepada meninggalkan kejahatan dan buat baik. Hak tu anak dia. Itu maksud Imam Ghazali, bahawa makam-makam lain ini yang dimaksudkan bukan benda tu sendiri, tetapi kesan dia tu. Dan zuhud itu dikehendaki daripadanya, zuhud pula, dikehendaki daripadanya itu akan lari daripada segala dunia
yang nyata pergantungan yang menyampaikan daripada yang apa ni, yang menyimpangkan, bukan menyampaikan ni. Kitab lain dia tulis apa? Menyampaikan. Makna tak apa makna tak apa siku ni. Yang menyibukkan betul. Yang sama ada yang menjauhkan, yang menyibukkan, yang menghalang, itu makna yang betul. Menyampaikan ni saya rasa mungkin kesilapan lah. Baik. Lari daripada segala dunia yang iaitu pergantungan yang menyibukkan daripada ingat akan Allah Ta'ala, menghalang daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sama juga zuhud. Dia beri contoh Imam Ghazali beri contoh zuhud juga. Jadi kata Imam Ghazali, maka zuhud ni yang dikenaki bukan zuhud tu. Yang dikenaki daripada zuhud ni kesan daripada zuhud tu, iaitu orang menjauhkan diri daripada sesuatu yang boleh menghalang seseorang daripada mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu maknanya. Bukan zuhud tu. Zuhud ni kita contohnya kita zuhud ni, makna zuhud ni kita mengurangi, kita buang banyak benda lah. Jadi hak maksudnya bukan hak tu. Bukan hak buang tu. Maksud sebenarnya kita meninggalkan sesuatu yang kita buang tu. Sebab apa kita tinggalkan benda kita buang tu? Sebab benda yang kita buang-buang tadi tu, kerana dia dilihat boleh menghalang kita, mengganggu kita daripada ingat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi orang tinggal benda-benda ni tujuan tu. Itu kata Imam Ghazali bahawa zuhud ni bukan atas zuhud tu yang dikenaki, tapi atas benda tadi tu, iaitu orang meninggalkan sesuatu yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah Imam Ghazali, dia kata makom-makom yang lain ni yang dicontohkan 3 di sini, iaitu makom sabar, makom khauf, kemudian makom zuhud ni, bahawa makom-makom ni kata Imam Ghazali bukanlah yang dikenaki makom-makom ni sendiri ni, bukan benda ni yang dikenaki, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan dia tadi tu. Itu hak nak sebenarnya, maksud dia tu. Kalau zuhud kau bukan yang dikenaki sifat zuhud tu, tetapi orang meninggalkan sesuatu, menjauhkan diri daripada sesuatu yang menghalang dia daripada beribadah kepada Allah. Itu maksud daripada zuhud, dan itulah yang dia kenaki. Maka sebab itulah atas dasar ini kita boleh tengok ada orang kaya tapi zuhud. Sebab apa jadi gitu? Sebab yang dimaksudkan zuhud tu bukanlah tak ada benda. Itu seperti yang kata Imam Ghazali, kalau kita faham zuhud tu yang dimasukkan tak ada benda, berarti orang kaya tak ada jadi tok wali lah. Padahal ini bercanggah dengan fakta kenyataan. Di kalangan awliya Allah ada yang kaya-raya. Syekh Abdul Qadir pun kaya. Berpakaian kadang-kadang peralatan dia tu dengan peralatan yang bukan murah lah. Tetapi tak ada orang ingkar tentang kewalian Syekh Abdul Qadir, dan ramai jugalah ahli ulama lain yang merupakan di kalangan awliya yang kaya-raya ni. Jadi kalau kita katakan zuhud, itulah yang dimaksudkan. Maksudnya zuhud yang dimaksudkan tu tak ada benda. Berarti semua wali pesen tu belaka, miskin belaka. Apa kerana belaka? Sebab apa? Sebab Mazali kata maksudnya bukan yang itu. Yang dimaksudkan iaitu orang dapat meninggalkan, menjauhkan diri daripada apa yang menghalang daripada ingat dan ibadah kepada Allah. Sekiranya benda ni tidak menghalang, maka tak ada masalah lah. Sekiranya tidak menghalang. Tapi kalau menghalang atas kehendak zuhud ni, tinggalkan. Tapi yang dikenaki bukan meninggalkan benda tu. Kalau kita tinggalkan benda tu, hati kita terhalang juga, tak ada makna-mana. Tak sampai maksud dia tu. Kerana tujuan kita meninggalkan itu supaya apa-apa yang menghalang kita daripada ingat, daripada ibadah itu terbuang. Sehingga kita dapat ingat kepada Allah, dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Itu tujuan zuhud tu, kita tinggal benda tadi tu. Kerana benda tadi tu ada kebarangkalian yang menghalang kita. Bila pemilikan kita banyak doa lalu nak cara. Ada kedai, 15 hotel kedai. Jadi nak kita tutup saja kedai sampai keisa. Kali nak kita tutup kedai ni, kali dah lepas sembahyang dah macam contoh sajalah. Jadi benda-benda macam tu dikira sekiranya itulah keadaannya maka menghalang. Maka orang bersikap zuhud, orang tinggalkan itu atas dasar nak menjauhkan diri daripada yang menghalang tadi tu. Tapi sekiranya benda tu tidak menghalang, maka tidak mengapa. Sebab apa? Zuhud yang dikenaki bukan meninggalkan benda tu, bukan zuhud tu yang dikenaki. Tapi tadi terhalang, halangan tu ada ke tak? Sekiranya halangan tu tak ada, maka tak apalah milik. Maka sebab itu hakikat zuhud dan tasawuf ni iaitu zuhud batin tadi tu. Hatinya tidak terhalang daripada beribadah kepada Allah. Jiwanya tidak terhalang. Sekalipun dia banyak harta, dia kaya-raya, tapi semua itu tidak menghalang dia, maka tak mengapa. Sesuailah dengan Imam Ghazali Kabul, bahawa maksud zuhud tu bukan sifat zuhud tu dengan arti kita buang 6 lebih tadi tu. Tapi yang dimaksudkan dengannya iaitu terbuangnya halangan-halangan daripada ibadah. Wa amma syukru, contoh tu. Wa amma syukru fa maqsudun fi nafsihi. Ni beza kata Ghazali. Fa maqsudun fi nafsihi walizalika la yanqati'u fil jannati wa laysa fiha taubatun wa khaufun wa sabrun wa zuhdun
wa syukru daimun fil jannati walizalika qala ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tengok yang Imam Ghazali. Sebab apa dia kata gitu? Artinya, dan ada pun syukur. Kata Imam Ghazali, syukur ni lain daripada makam-makam tadi tu. Berbeza berbanding dengan sabar, khauf dan juga zuhud tadi. Maka iaitu dikenaki di dalam dirinya. Yang dikata Imam Ghazali, memang syukur tu sendiri yang dikenaki. Tidak seperti zuhud tadi tu. Yang dikenaki bukan zuhud tu, tapi kesan daripada zuhud tu, iaitu orang meninggalkan apa yang boleh menghalang ibadahnya. Adapun syukur, kata Imam Ghazali, memang syukur tu sendiri dikenaki. Bahasa kita mudah kok, batang tubuh syukur tu sendiri dikenaki. Adapun orang lain, batang tubuh dia tu tidak dikenaki. Bahasa mudah gitulah. Jadi syukur ni, batang tubuh syukur tu sendiri yang dikenakinya. Baik, ke mana ni? Tengok. Maka iaitu dikenaki di dalam dirinya itu. Dan kerana demikian itu, tiada putus syukur itu. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, syukur ni, ia tak putus. Dunia sampai ke akhirat, ia tak putus-putus syukur ni. Sentiasa ada. Tiada putus syukur itu sampai kekal ia di dalam syurga. Adapun syukur ni, kata Imam Ghazali, ia tak putus. Bukan saja atas dunia ni dia lagi bersyukur. Benda ni syukur ni berlautan sampai dalam syurga. Maksudnya syukur tu berlaku lagi dalam syurga ni. Sebab apa? Kerana syukur tu lah, memang batang tubuh syukur tu yang dikenaki. Benda tu sendiri yang dikenaki. Maka sebab tu dia berlarutan, berkekalan sampai dalam syurga pun ada lagi syukur ni. Itu kata Imam Ghazali. Dan tiada ada ia di dalam syurga itu taubat. Kalau kita tengok makam-makam lain, dia tak ada dalam syurga makam taubat. Tak ada dah, taubat ni atas dunia je. Dalam syurga tak taubat benda lagi. Tak ada dalam makam tu. Tengok Imam Ghazali kata. Jadi makam-makam lain tak ada. Tapi syukur ada dalam syurga. Ni taubat ni tak ada dalam syurga. Dan tiada khauf, takut. Tak ada juga. Makam khauf ni dalam syurga tak ada dah benda ni. Sebab apa? Kerana maksud daripada khauf tu bukan batang tubuh khauf itu, benda lain yang berkait dengan dia. Itu yang dimaksudkan. Maka sebab tu di alam akhirat, di alam syurga tak ada dah khauf ni, makam khauf ni tak ada. Taubah pun tak ada. Dan tiada sabar. Demikian juga makam sabar ni. Dalam syurga tak ada dah sabar-sabar ni. Kerana apa? Senang belaka. Nikmat belaka. Orang sabar ni tak benda payah. Tak benda susah. Jadi makam sabar dalam syurga tak ada dah. Sebab apa? Kerana sabar tu bukan dikenaki batang tubuh sabar tu sendiri. Tapi hal yang berkait dengan dia yang dikenaki. Maka di akhirat tak ada dah. Sabar ni. Dan tiada zuhud. Demikian juga makam zuhud. Makam zuhud ni di akhirat tak ada dah zuhud. Yang dikenaki, yang disuruh kita berzuhud ni atas dunia ni. Akhirat dia tak ada dah. Sebab apa? Kerana yang dikenaki dengan zuhud tu, kata Imam Ghazali, bukan batang tubuh zuhud tu, tapi benda yang berkait dengan dia yang dikenaki. Maka sebab tu bila di akhirat tak ada dah. Dalam syurga tak ada dah makam zuhud. Tak ada dah puasa lagi orang nak hidup selas pinggang, tak ada dah. Semua orang mencapai nikmat belaka. Baik, dan adalah syukur itu, adapun syukur sentiasa kekal ia di dalam syurga. Adapun syukur ni dia kekal. Atas dunia kita dikenaki bersyukur, dalam syurga pun ada lagi makam ni, makam syukur ni. Sebab apa? Kerana makam syukur ni memang batang tubuh dia dikenaki. Sebab tu dia tak terpisah. Dunia pun ada benda ni, akhirat pun ada lagi, kata Ghazali. Baik, dan kerana itulah firman Allah Ta'ala. Jadi Imam Ghazali dalam menjelaskan perkara ni, dia kemukakan sandaran dia. Sebab tu agama ni, kalau kita nak bercakap, dia kena ada sandaran. Kalau kita nak orang alim sikit, sandaran Quran hadis lah. Kurang alim sikit, mungkin tak dang nak tafsir Quran hadis ni, tengok alim ulama'. Pandangan alim ulama'. Tapi sandaran tetap kena ada sandaran. Jadi dalam usaha agama ni, kalau cakap kosong, benda tu kita tak terpakai. Tak boleh nak pakai. Tak boleh kita nak pakai benda tu. Mesti ada sandaran. Baik, dalam kisah ni, bila Imam Ghazali kata bahawa syukur tu memang yang dikenaki lah batang tubuh tu sendiri, maka sebab itu syukur ni ada sampai ke akhirat ada lagi. Mana antara sandaran ni? Tengok. Dan kerana itulah kata Imam Ghazali, firman Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala ni, dan akhir doa mereka itu, yakni ahli syurga tu, doa mereka itu di dalam syurga, bahawa mengata mereka itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalam ini, yakni wa akhiru, ini ayat Al-Quran, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat Quran ni beritahu itulah kalam ahli syurga. Jadi apa yang disebut oleh ahli syurga dan syurga, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu alhamdulillah rabbil alamin? Itu adalah kalam yang menyatakan kesyukuran. Alhamdulillah. Jadi kalam itu kalam yang menunjukkan kepada syukur. Atas dasar ni kata Imam Ghazali, syukur ni berlarutan sampai dalam kubur. Dalam kubur ada lagi lah. Dalam kubur bahkan lebih daripada tu lagi. Sampai dalam syurga pun masih ada syukur ni. Adapun hak tadi tu
taubat, khauf, takut, zuhud, ini dunia je. Makom ni atas dunia. Di akhirat dia tak ada dalam ni. Sebab apa? Kerana yang dimaksudkan bukan makom tu sendiri, bukan batang tubuh dia, tapi benda lain yang berkait dengan ni.